Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Khairi. Saya Nurul Fatihah binti Abdul Ghani, merupakan pelajar ISM Pengajian Malaysia dengan Pendidikan dan berada di semester 5. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kerja berkumpulan saya yang bertajuk Kewujudan pelabuhan-pelabuhan tradisional di negeri Melayu Bersekutu, dan kumpulan saya telah memilih negeri Perak dan lokasinya adalah di Pelabuhan Tradisional Teluk Ensen. Pada bahagian pengenalan, Tanah Melayu merupakan kerajaan terawal di Asia Tenggara dan mempunyai hasil bumi yang banyak serta dapat memberi keuntungan kepada penduduk di kawasan sekitarnya. Oleh hal demikian, masyarakat di Tanah Melayu ini telah menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi dan antaranya adalah kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian. Antara aktiviti pertanian yang telah dijalankan adalah tanaman padi, getah dan sebagainya. Selain itu, kegiatan perdagangan juga merupakan salah satu aktiviti yang dijalankan pada permulaannya. Pada permulaannya, aktiviti perdagangan dilakukan secara kecil-kecilan iaitu bersifat sara diri seperti pertukaran barang. Namun, setelah datangnya pihak British, kegiatan perdagangan ini telah berkembang daripada skala kecil kepada skala yang lebih besar. Ketika era penjajahan British, telah banyak perubahan yang telah dilakukan oleh pihak British melalui dasar-dasar yang telah diperkenalkan, terutamanya di dalam sektor ekonomi. Sebagai contoh, kegiatan perdagangan telah dimajukan di Tanah Melayu sehingga wujudnya banyak pelabuhan-pelabuhan baru di Tanah Melayu yang menjalankan kegiatan ekonomi yang berskala lebih besar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pelabuhan merupakan tempat kapal-kapal berlabuh atau persinggahan kapal. Secara umumnya, pelabuhan terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah pelabuhan pembekal, yang kedua adalah pelabuhan kerajaan dan yang ketiga adalah pelabuhan interport. Pelabuhan pembekal berfungsi sebagai menjadi pembekal kepada barangan logam seperti biji timah kepada pedagang luar. Sebagai contoh, di Tanah Melayu adalah pelabuhan pembekal di Kuala Selinsing, negeri Perak. Seterusnya adalah pelabuhan kerajaan yang berfungsi sebagai pelabuhan pembekal dan tempat perdagangan di sesuatu kawasan apabila kawasan tersebut telah berkembang menjadi satu negeri. Jenis yang ketiga adalah pelabuhan interport yang berfungsi untuk memasarkan hasil bumi seperti logam, hutan dan menjadi pembekal hasil tempatan dan pembekal hasil talukan. Baiklah, kita terus pergi kepada penerangan sejarah pembukaan Teluk Ensen. Kita sedia maklum bahawa negeri Perak merupakan lokasi utama dalam perkembangan sosioekonomi semasa penjajahan British di Tanah Melayu, dan pelabuhan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dijalankan. Teluk Ensen merupakan salah satu pelabuhan utama di negeri Perak kerana ia terletak di kawasan yang sangat strategik, iaitu terletak hampir dengan kawasan Sabak Bernam yang merupakan kawasan yang maju dengan kegiatan pertanian. Selain itu, Teluk Ensen ini juga terletak tidak jauh daripada Selat Melaka dan Sungai Perak, dan ini secara tidak langsung menjadikan pelabuhan Teluk Ensen ini pilihan kepada kapal-kapal untuk singgah yang melalui Selat Melaka. Penjajahan British ke Tanah Melayu juga telah memfokuskan kepada
pantai barat, iaitu negeri seperti negeri Selangor dan negeri Perak. Hal ini demikian kerana pihak British beranggapan bahawa negeri pantai barat ni mempunyai hasil bumi yang banyak dan mereka mempunyai matlamat untuk mengeksploitasikan hasil bumi seperti biji timah, emas untuk kepentingan negara mereka sendiri. Taklukan pihak British terhadap negeri Perak terbukti selepas perjanjian Pangkor 1874 termaktub, di mana pihak Perak, pembesar Perak telah menerima residen yang pertama, iaitu J.W.W. Birch sebagai residen British di Perak. Walau bagaimanapun, residen yang pertama iaitu J.W.W. Birch ni tidak mempunyai jangka hayat yang panjang kerana telah terbunuh dan digantikan dengan residen yang kedua iaitu James Gertley Davidson dan juga telah tidak lama menjadi residen di Tanah Melayu dan digantikan dengan residen yang ketiga iaitu Harlow. Residen yang ketiga ini telah melakukan pelbagai perubahan dan memberi kesan kepada Tanah Melayu. Salah satunya adalah residen yang ketiga ini iaitu Harlow telah mencadangkan Teluk Malunting iaitu Teluk Intan sebagai bandar baru dan cadangan beliau telah menarik minat Gubernur Negeri Selat untuk memajukan Teluk Anson. Selain itu, residen yang ketiga ini juga telah mencadangkan nama Teluk Malunting ditukarkan ke Teluk Anson atas simbolik kepada perhargaan kepada Gubernur Anson yang merupakan pegawai daerah Hilir Perak ketika itu. Itu bahagian pengenalan. Seterusnya kumpulan saya juga telah membuat isi bahagian pertama adalah fungsi utama pelabuhan Teluk Anson. Terdapat 4 fungsi utama pelabuhan Teluk Anson. Yang pertama adalah pelabuhan kapal. Pelabuhan Teluk Anson telah menjadi tempat pelabuhan bagi kapal-kapal perdagangan dan salah satunya adalah Strait Steamship Company yang mencangkupi barang kargo yang telah melibatkan 3 pelabuhan utama iaitu Pelabuhan Melaka, Pelabuhan Singapura dan Pelabuhan Teluk Intan. Kapal dagang ini juga akan berlabuh di Teluk Intan dan berlabuh di Teluk Anson ini berlayar dari Singapura ke Teluk Anson dan kembali semula ke Melaka. Selain itu, Strait Steamship Company ini juga merupakan syarikat yang paling besar dan telah beroperasi sejak tahun 1890-an. Selain itu, kapal bertenaga wap juga telah berlabuh di Pelabuhan Teluk Anson dalam jangka masa yang panjang dan ini secara tidak langsung menyebabkan Pelabuhan Teluk Anson menjadi satu kawasan yang sangat sesak dengan aktiviti perkapalan. Fungsi kedua Pelabuhan Teluk Anson adalah sebagai pusat perdagangan. Di Pelabuhan Teluk Anson terdapat 2 aktiviti perdagangan yang telah difokuskan iaitu aktiviti perdagangan domestik dan perdagangan antarabangsa. Dalam perdagangan domestik, penduduk di Pelabuhan Teluk Anson telah menumpukan segala hasil keluaran segala hasil keluaran kampung-kampung di Hilir Perak seperti buah-buahan, padi, getah dan hasil hutan. Kesemua hasil
Kesemua hasil ini akan tiba di jetty Teluk Anson dengan menggunakan sampan atau perahu. Apabila semua hasil ini sampai di jetty Teluk Anson, ia akan dipindah milikkan kepada saudagar Cina untuk dipasarkan di pekan di bandar, iaitu di pasar basah. Seterusnya adalah perdagangan antarabangsa. Dalam perdagangan antarabangsa, Pelabuhan Teluk Anson telah memfokuskan aktiviti ekspor biji timah yang merupakan hasil yang paling tinggi ketika itu. Selain biji timah, daun nilam juga telah diekspor ke Pulau Pinang. Untuk maklumat semua, doktor, hubungan antara Teluk Anson dengan Pulau Pinang sangat baik kerana Teluk Anson tidak menjalankan hubungan dengan negara luar. Fungsi yang ketiga Pelabuhan Teluk Anson adalah tempat perhubungan dengan jalan kereta api Ipoh. Jalan kereta api Ipoh ni telah dibina bagi menghubungkan Kinta dengan Pelabuhan Teluk Anson. Pelabuhan ini juga telah memudahkan pengangkutan biji timah daripada kawasan pelombongan ke kawasan pelabuhan yang hampir dengan laut. Walau bagaimanapun, pada tahun 1901, kawasan Pelabuhan Teluk Anson telah mengalami masalah hakisan tanah dan jetty terpaksa dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat dan iaitu di sepanjang Jalan Batak Rabit dan telah bermula operasinya pada tahun 1903. Fungsi keempat Pelabuhan Teluk Anson adalah sebagai tempat penginapan. Masyarakat di Pelabuhan Teluk Anson telah memanfaatkan pelbagai kemudahan yang telah memanfaatkan keuntungan yang diperolehi daripada Pelabuhan Teluk Anson, dan ini telah menyebabkan pihak pengurusan Pelabuhan Teluk Anson menyediakan kemudahan penginapan kepada orang luar yang berhenti di Pelabuhan Teluk Anson. Perkhidmatan penginapan ini telah menarik minat ramai pedagang luar untuk berhenti dan bermalam di Pelabuhan Teluk Anson sebelum memulakan pelayaran mereka. Seterusnya, bahagian kedua isi daripada esei kami adalah kesan kewujudan Pelabuhan Teluk Anson. Kesan pertama yang dapat dikenal pasti oleh kami dalam hasil kajian ini adalah perkembangan pembangunan. Salah satu perkembangan pembangunan adalah pembinaan terusan. Perancangan residen yang ketiga iaitu Hadlow untuk membentuk satu bandar baru di Teluk Anson memerlukan terusan digali bagi menghubungkan pelabuhan di antara Durian Sebatang dengan bandar baru. Kita sedia maklum bahawa Durian Sebatang merupakan satu pusat pentadbiran yang sangat penting walaupun telah wujudnya bandar baru. Pembinaan terusan ini juga telah memberi kebaikan kepada penduduk, iaitu ia dapat menggalakkan penduduk di Tanah Melayu menjadi pedagang dan menyediakan perkhidmatan pengangkutan di antara Pelabuhan Teluk Anson dengan bandar baru. Kesan kedua kewujudan Pelabuhan Teluk Anson ini ialah ia dapat menarik minat ramai orang. Bandar baru yang terbentuk di Teluk Anson mempunyai pelbagai kemudahan dan infrastruktur seperti hospital, mahkamah dan sebagainya. Ini secara tidak langsung, kemudahan tersebut telah menarik minat pelagang luar untuk singgah ke pelabuhan untuk singgah di Pelabuhan Teluk Anson bagi mendapatkan perkhidmatan tersebut. Selain itu, Pelabuhan Teluk Anson ini juga telah menyediakan perkhidmatan tempat simpanan barang dan jalan yang sentiasa diturap juga telah menarik minat pedagang luar untuk datang di Pelabuhan Teluk Anson.
Situasi ini secara tidak langsung telah membuktikan bahawa kemudahan dan pembangunan infrastruktur yang berlaku di Bandar Baru ini telah memberi kesan positif terhadap perkembangan pelabuhan Teluk Anson. Kesan yang keempat terhadap kewujudan pelabuhan Teluk Anson ini ialah perkembangan teknologi. Terdapat banyak perkembangan teknologi yang dapat dilihat dari semasa ke semasa di pelabuhan tradisional Teluk Anson, dan salah satunya adalah penubuhan jalan kereta api yang ditubuhkan bagi mengurangkan kebergantungan dengan pengangkutan air atau sungai oleh masyarakat setempat. Selain itu, penubuhan jalan kereta api ini juga telah memudahkan urusan pemindahan barang dagangan seperti biji timah dari kawasan perlombongan ke kawasan pelabuhan yang berhampiran dengan laut. Selain itu, penubuhan jalan kereta api ini juga telah memudahkan penduduk untuk menjalankan lebih banyak kegiatan perlombongan biji timah. Kesan kelima yang dikenal pasti dalam kewujudan pelabuhan tradisional Teluk Anson ini ialah berlakunya pemesatan ekonomi melalui pelabuhan Teluk Anson. Kepesatan ekonomi telah berlaku terhadap penduduk di kawasan sekitarnya. Sebagai contoh, banyak masyarakat Tanah Melayu telah memanfaatkan kemudahan yang ada dengan menjadikan banyak perahu milik mereka sebagai rumah atas air yang dapat menarik minat pedagang luar, dan ini secara tidak langsung telah membantu meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Kesan seterusnya adalah kesan dari sudut negatif, iaitu kewujudan pelabuhan tradisional ini juga telah menyebabkan hakisan tanah berlaku. Hakisan tanah telah berlaku menyebabkan jeti di pelabuhan Teluk Anson perlu dipindahkan ke tapak yang baru, dan ini secara tidak langsung telah menyebabkan laluan kereta api turut berubah supaya ia dapat menghubungkan jeti dengan kawasan yang baru, kawasan pelabuhan yang baru. Pelabuhan baru ini memerlukan pembinaan jabatan untuk menyeberangi Sungai Bidur di kawasan Sungai Nibong. Jabatan ini dapat menghubungkan Sungai Nibong dengan Sungai Manik. Selain itu, pembinaan jabatan ini juga telah menyebabkan terusan yang digunakan oleh masyarakat setempat telah menyebabkan terusan yang digunakan oleh masyarakat setempat perlu dikambus, dan ini secara tidak langsung telah memberi kesan kepada penduduk yang menjalankan aktiviti perdagangan dan menggunakan terusan tersebut. Kesimpulannya, Teluk Anson sememangnya merupakan satu lokasi pelabuhan yang memainkan peranan yang penting dalam perkembangan sosioekonomi Tanah Melayu ketika era penjajahan British. Hal ini demikian kerana negeri Perak merupakan salah satu negeri yang mempunyai hasil bumi yang banyak seperti biji timah, emas dan sebagainya, dan ini dah menarik minat pihak British untuk memajukan kawasan tersebut dan bagi kepentingan mereka sendiri, dan situasi ini dapat dibuktikan melalui fungsi dan kesan positif yang telah dinyatakan oleh saya sebentar tadi. Sekian, terima kasih.